air yang berlaku di Malaysia. Berdasarkan surat khabar The Star ini, kita dapat lihat bahawa galan air di Lembah Kelang mengalami krisis. Hal ini demikian kerana sungai di Lembah Kelang telah terdedah kepada pencemaran air yang disebabkan oleh pembangunan perindustrian yang tidak terkawal. Berdasarkan surat khabar The Star yang bertanggal 12 November 2020, pihak The Star telah meminta pendapat penyelaras program penjagaan alam sekitar Dr. K. Kalitasan tentang pencemaran yang berlaku di Sungai Selangor. Beliau berkata, Sungai Selangor telah menjadi satu tempat perindustrian yang besar kerana terdapat banyak sisa-sisa perindustrian seperti baja kimia dan juga racun perosak yang telah dibuang ke dalam sungai dan juga menyebabkan pencemaran air berlaku. Seterusnya, kita akan melihat langkah-langkah mengatasi pencemaran air. Sebelum itu, slide ini disediakan oleh kami bertiga iaitu Naili, Najibah dan Dini. Langkah pertama untuk mengatasi pencemaran alam sekitar adalah dengan melaksanakan dasar kerajaan dan polisi pentadbiran yang mesra alam. Seperti yang kita tahu, pihak kerajaan berperanan besar dalam membentuk undang-undang yang wajib dipatuhi oleh rakyat yang menetap di negara tersebut, iaitu penggubal polisi dan undang-undang negara bertanggungjawab untuk melaksanakan dasar yang mementingkan pemeliharaan alam sekitar. Sebagai contoh, Dasar Negara Bebas Karbon pada tahun 2050 itu dilaksanakan dengan tepat dan menyeluruh. Hal ini demikian kerana pelepasan gas karbon ke udara perlu dikurangkan secara berperingkat bermula dari sekarang. Seterusnya, pihak kerajaan juga perlu menukarkan cara kita menjana kuasa elektrik pada hari ini dengan pembakaran arang batu dan menggantikannya dengan penjanaan kuasa yang boleh diperbaharui. Langkah seterusnya untuk mengatasi pencemaran air ini adalah dengan memperkasa pendidikan mengenai penjagaan alam sekitar. Bab kata patah Melayu, melentun buluh biarlah dari rebuhnya. Begitu juga apabila kita ingin mendidik generasi muda supaya menghargai alam sekitar dan tidak melakukan pencemaran. Pendidikan mengenai kepentingan alam sekitar terhadap kehidupan manusia dan tahap kebergantungan kita kepada satu-satunya alam yang boleh kita diami ini adalah sangat signifikan. Sebagai contohnya, jika sungai-sungai dicemari dengan sisa toksik, mereka mungkin sukar untuk mendapat sumber air bersih untuk kegunaan harian. Oleh itu, pendidikan mengenai contoh-contoh tindakan yang mencemarkan alam sekitar juga penting untuk mereka mengetahui modus operandi pesalah laku terhadap alam sekitar. Apabila pendedahan seperti ini diberikan kepada mereka yang berusia setahun jagung, pastinya mereka akan melakukan perkara yang betul untuk memastikan kelangsungan generasi mereka kekal. Jelasnya, pencemaran terhadap air dapat diatasi melalui pendidikan yang efektif dan berkesan. Langkah yang seterusnya adalah melalui kempen kesedaran. Pihak kerajaan bertanggungjawab untuk menjalankan kempen kesedaran melalui pelbagai platform seperti media massa, televisyen, akhbar, majalah ataupun media sosial. Ia bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya memelihara sungai di alam kita. Antara contoh kempen kesedaran yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan adalah kempen Cintai Sungai Kita dan juga kempen Hari Sungai Sedunia. Melalui kempen dan aktiviti sebegini, ia dapat menimbulkan rasa cinta kepada sungai dan tidak mengamalkan peribahasa yang sudah terhantuk baru tengadah. Apabila kita mendapat sambutan kempen yang amat menggalakkan daripada masyarakat, secara tidak langsung, kita dapat mengajak masyarakat untuk menjaga sungai seperti menjalankan aktiviti membersihkan sungai secara bergotong royong dan sebagainya. Diharapkan melalui kempen kesedaran, pelbagai lapisan masyarakat dapat melaksanakan tanggungjawab mereka untuk memelihara sungai kita untuk mengelakkan pencemaran air daripada berlaku. Antara langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran air ialah dengan menjadikan sungai sebagai kawasan tarikan pelancong, di mana sungai boleh dijadikan sebagai salah satu khazanah warisan negara. Kerana sungai bukan sahaja dapat memberikan keindahan semula jadi, tetapi juga mempunyai nilai sejarah, budaya dan ekologi yang tinggi. Kita dapat lihat untuk menjadikan sungai sebagai kawasan tarikan pelancong, kita mestilah menyediakan kemudahan awam
dan tarikan-tarikan yang menarik di kawasan sungai. Sebagai contoh, perahu, bot dan juga restoran terapung. Kita dapat lihat sebagai contoh Sungai Melaka yang terletak di Melaka yang telah disenaraikan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Sungai ini memainkan peranan penting dalam sejarah Melaka sebagai pusat perdagangan dan kerajaan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tetapi pada hari ini, sungai ini menawarkan pemandangan yang indah dan membolehkan pelancong untuk menikmati jalan-jalan di tepi sungai dan menikmati hidangan tempatan di kafe dan restoran-restoran yang terletak di sana. Selain daripada itu, sungai boleh dijadikan sebagai kawasan tarikan pelancong dengan membiakkan hidupan-hidupan akuatik seperti ikan dan lain-lain untuk memelihara dan memulihkan semula ekosistem sungai. Hal ini dapat kita lihat di Sungai Kinang Batangan yang terletak di Sabah atau lebih tepat sekali di Borneo Timur yang juga merupakan sungai terpanjang di Malaysia. Sungai ini mempunyai ekosistem yang unik dan beragam, dikayakan dengan hujan hutan tropika dan hidupan-hidupan liar. Sungai Kinang Batangan merupakan destinasi popular untuk penggemar nature dengan aktiviti melihat burung dan memerhati hidupan liar. Hidupan-hidupan liar ini termasuklah orangutan dan juga gajah Borneo yang jarang dapat dilihat di sungai-sungai lain. Pada masa kini, sungai ini menjadi lambang kekayaan alam semula jadi Malaysia. Okey, sebagai kesimpulan, kita haruslah sedar dan peka dengan pencemaran-pencemaran yang berlaku dan bagaimana kita hadap pencemaran ini seperti yang berlaku terutamanya di Malaysia, iaitu pencemaran air. Kita dapat lihat di mana pencemaran-pencemaran air ini boleh memberi kesan yang sangat-sangat mudarat pada ekosistem kehidupan di Malaysia dan juga akan memberikan impak yang negatif kepada kehidupan manusia terutamanya di Malaysia. So, seterusnya kita juga perlulah tahu akan langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran air. Apabila kita telah sedar, kita dah acknowledge untuk langkah pertama. Langkah kedua ialah kita perlu tahu bagaimana cara-cara dan langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran air. Dan di sini kami telah memberikan beberapa contoh ataupun langkah mengatasi pencemaran air, iaitu yang pertama, kita dapat melaksanakan dasar kerajaan dan polisi pentadbiran yang mesra alam. Seterusnya, kita juga dapat memperkasa pendidikan mengenai penjagaan alam sekitar, iaitu kita membuat pendedahan kepada murid-murid ataupun golongan-golongan yang lebih muda terhadap akibat daripada pencemaran air, dan kita boleh mulakan pendedahan ini pada peringkat dari seawal sekolah rendah. Langkah yang ketiga ialah kita boleh juga melakukan kempen kesedaran di mana media masa yang kita dapati pada hari ini, kita dapat akses ataupun kita dapat menggunakan media-media masa yang terdapat pada hari ini, iaitu seperti TV, akhbar, majalah ataupun media sosial untuk menyedarkan kepentingan memelihara sungai. Yang terakhir sekali, kita juga dapat menjadikan salah satu sumber terpenting kita, iaitu sungai sebagai kawasan tarikan pelancong, di mana sungai dijadikan sebagai kawasan tarikan pelancong. Kita boleh menyedarkan bahawa sungai ini perlulah dijaga dengan rapi dan dianggap sebagai salah satu khazanah warisan negara. Dan kita boleh lihat beberapa contoh sungai yang terdapat di Malaysia yang telah dijadikan sebagai kawasan tarikan pelancong seperti Sungai Melaka dan juga Sungai Kinang Batangan di Sabah. Sekian daripada kami, kumpulan 4. Terima kasih.